وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 6 yang dikasihi sekalian. Bertemu lagi kita pada PDPR kali ini ya, dalam mata pelajaran pendidikan Islam di bawah tajuk Nama Allah ataupun Al-Asma'ul Husna Al-Hasib. Tadi telah pun kamu mendengar potongan ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa. Baiklah, anda boleh lihat pada muka surat 88 sana. Dah tengok di sini ada situasi di gambar tersebut. Ada orang memberi salam, ya, Assalamualaikum. Kemudian dia pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara ini adalah perkara yang amat baik dan dituntut di dalam Islam. Kerana apabila kita berjumpa dengan sesama Muslim, kita dianjurkan untuk memberi salam dan juga menjawab salam. Kerana apa? Kerana cara menjawab salam yang paling sempurna ialah dengan jawapan yang lebih baik. Iaitulah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa dia pengertian nama Allah Al-Hasib? Nama Allah Al-Hasib bererti Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Dan juga Al-Hasib juga memberi erti Allah Maha mencukupkan keperluan hambanya. Seperti tadi kan, orang menjawab salam dengan lebih baik, perkara itu Allah akan hitung dan dimasukkan dalam amalan kebaikan orang tersebut. Maka kita wajib beriman bahawa Allah mempunyai nama Al-Hasib dengan meyakini Allah Maha Pemurah ketika memenuhi keperluan hambanya dan Maha Penghitung setiap amalan manusia. Ini bermakna setiap amalan manusia ini Allah akan kira dan Allah akan hitung. Ya, sama ada baik ataupun tidak baik. Sama ada yang mengandungi pahala ataupun yang mengandungi dosa. Jadi perbuatan kita Allah akan lihat dan Allah akan kira semuanya. Ini bermaksud Allah Maha Penghitung. Dalil naqli nama Allah Al-Hasib. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Mari kita lihat pula kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Yang pertama, membanyakkan amalan. Ya, kalau kita beriman dan yakin Allah itu Maha menghitung, maka kita akan sentiasa berzikir, solat, mengingati Allah. Dalam erti kata, memperbanyakkan amalan kebaikan. Yang kedua, bersegera melakukan amalan kebaikan. Termasuk dalam melakukan amalan kebaikan ini ialah menolong orang, menolong ibu bapa, dan juga membantu sesama manusia, haiwan. Dan ini juga dinamakan sebagai bersegera melakukan amalan kebaikan. Yang ketiga, menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah seperti belajar, membantu ibu bapa. Itu juga termasuk dalam
melakukan perkara yang berfaedah. Yang keempat, meninggalkan maksiat. Yang kelima, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Dan keenam, hidup disayangi Allah. Ya, jadi ada 6 perkara kesan kepada kita sekiranya meyakini nama Allah Al-Hasib. Seterusnya pula, apakah bukti-bukti nama Allah Al-Hasib? Buktinya ialah adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Ya, semua murid-murid tahu kan, selepas daripada kehidupan kita di dunia ini, pada masa akan datang ada namanya hari kiamat dan juga hari pembalasan. Dan pada hari pembalasan itu, pada ketika itulah semua perbuatan manusia akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua ialah diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Ketiga, diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar, yang tidak mahu mendengar ataupun tidak mahu menerima segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keempat, malaikat Raqib dan Atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Semua tahu kan? Di kiri dan kanan kita ini ada malaikat yang menjaga, yang mencatat amalan. Sebelah kanan malaikat apa namanya? Malaikat Raqib. Sebelah kiri malaikat apa? Itulah malaikat Atid yang mencatat amalan buruk. Kelima, adanya mizan, iaitu neraca timbangan amalan. Di hari akhirat nanti ada namanya mizan yang ditugaskan oleh Allah untuk menimbang amalan kita semua. Dan yang keenam, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia. Jadi ini adalah 6 perkara antara bukti-bukti nama Allah itu Al-Hasib. Apa dia Al-Hasib? Iaitulah Allah Maha Penghitung. Baik, mari kita melihat pula kehidupan salah seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Uwais Al-Qarni. Siapa di sini yang pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni? Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah berceritakan berkenaan dengan Uwais Al-Qarni ini. Okey, mari kita lihat cerita ini. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang soleh dan rajin beribadah. Beliau tinggal di Yaman. Hidupnya hanya untuk mencari redha Allah. Beliau mempunyai seorang ibu yang sangat tua dan lumpuh. Beliau memelihara dan menjaganya dengan sangat baik. Uwais Al-Qarni sangat teringin bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Keinginannya disimpan dan dipendam kerana tidak sampai hati meninggalkan ibunya yang tua dan lumpuh itu. Pada suatu hari, ini yang berlaku. Ibu izinkan saya bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ibunya menjawab, "Pergilah wahai anakku, temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah berjumpa baginda, segeralah pulang." Kemudian Uwais bersyukur dan meminta bantuan daripada jiran-jirannya untuk menjaga ibunya. Beliau segera bertolak ke Madinah yang terletak ratusan batu dari Yaman.
Sesampainya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tiada di rumah kerana berada di medan perang. Uwais sangat sedih kerana hajatnya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tercapai. Beliau bergegas pulang ke Yaman sebagaimana dipesan ibunya. Sesungguhnya keimanan Uwais terhadap nama Allah Al-Hasib membuatkan beliau berusaha menjadi anak yang soleh dan mentaati perintah Allah. Dan perbuatan Uwais Al-Qarni ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dimuliakan Allah dengan menjadikan setiap doanya makbul. Ya, murid-murid sekalian, lihat perjalanan hidup Uwais Al-Qarni ini yang berbakti kepada ibunya yang masih hidup dan juga mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, yang rajin beribadah, menjadikan dia orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa rumusannya? Rumusannya ialah kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib dengan cara berhati-hati pada setiap perbuatan kita dan menjadi manusia yang bersyukur. Kenapa kita perlu berhati-hati? Kerana setiap perbuatan kita ini akan dicatat, akan disimpan dan akan dihitung pada hari akhirat kelak. Alhamdulillah, sebagai tugasan murid-murid sekalian, sila jawab beberapa soalan ini di dalam buku tulis. Yang pertama, apakah pengertian nama Allah Al-Hasib? Tadi Ustaz sudah jelaskan ada dua pengertian Allah Al-Hasib. Kamu boleh periksa kembali video ini dan juga di dalam buku teks kamu berkenaan dengan pengertian nama Allah Al-Hasib. Yang kedua, senaraikan 3 kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Ya, tadi ada beberapa perkara ya, kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Di sini kamu senaraikan 3 kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Dan yang ketiga, senaraikan 3 bukti nama Allah Al-Hasib. Tadi ada 6 kan bukti nama Allah Al-Hasib ini. Di sini senaraikan 3 sahaja bukti nama Allah Al-Hasib. Ustaz rasa tugasan ini mudah untuk kamu selesaikan, insya-Allah. Jadi itu sahaja PDPR pada kali ini. Semoga mendapat manfaat dan mendapat penjelasan yang secukupnya kepada murid-murid sekalian. Sehingga kita bertemu kembali pada PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.